KC Champion dalam segmen Cerita-Cerita Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Aku dongengkan cerita kita supaya semua gembira. Mereka tidak tahu sebenarnya mereka ingin tahu sebenarnya. Ku hilang arah, tak tahu kemana perginya jasadku. Lelah ku rasa, ingin ku bahagia tanpa ikatan dunia. Tenangkan aku di sana, tenangkan aku di sana, tenanglah engkau di sana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Apa kabar semua para penonton Malam Seram? Saudara, kita berjumpa seperti biasa, temu janji anda dan saya dalam rancangan The Horror Talk Show, bukan sekadar cerita seram, Malam Seram. Dan seperti yang saya beritahu anda setiap malam, ya, rancangan Malam Seram ini hanya sekadar satu hiburan, tempat kita bersembang mendengar pengalaman kisah seram yang dikongsi oleh anda sendirilah, para penonton Malam Seram, melalui email kepada saya. Anda juga telah pun kirimkan voice note kepada Casey. Terima kasih banyak kerana sama-sama kita menjayakan rancangan Horror Talk Show ini di saluran YouTube Malam Seram. Dan Alhamdulillah, kita pun dah dapat teruskan dengan apa ni, tanpa sebarang kegenjotan. Yang pertama sekali di channel sementara inilah, di Malam Seram Podcast, kan. Sebelum saya dibenarkan live kembali ke saluran Malam Seram yang asal, tapi saya tetap akan upload video dekat sana. Dan kemudian yang kedua, saya katakan sebelum ni saya stream selalu menggunakan 720p, iaitu HD. Sekarang ini saya cuba untuk stream dah lebih kurang 3-4 hari ini, full HD. Alhamdulillah boleh. Lain kali boleh buat stream 4K tapi itu tak boleh lah. Saya rasa kalau pakai gunakan wifi memang tak sesuai. Mungkin kena gunakan iaitu fiber optik, barulah mungkin saya dapat live tanpa sebarang kegenjotan, ya. Jadi terima kasih kepada geng Momok Captain, geng Momok Sarjan. Kepada anda, geng Momok Captain, pastinya kita ada rancangan-rancangan tambahan pada hujung minggu, dan saya akan masa terdekat ni, saya ada sedikit masa, saya akan hadiahkan satu konten untuk berdua, untuk kedua-duanya lah, Captain dengan Momok. Ada satu konten ekstra kerana anda terus menyokong saya selama ada yang lebih kurang dah setahun melanggani konten berbayar. Jadi sebagai tanda terima kasih, saya akan upload satu video hanya untuk Momok Captain dan Momok Sarjan yang sentiasa menyokong Malam Seram. Begitu juga pada yang lain.
Tak kisah kalau anda mungkin tidak dapat support dari segi langganan, anda juga telah pun berkongsi rancangan ini dengan teman-teman yang lain, ya, anda share dan ada kawan-kawan yang baru dengar. Terima kasih banyak dan insya-Allah saya akan cubalah sajikan Malam Seram mengikut kadang-kadang saranan anda untuk interview, untuk ketengahkan certain topik kan. Kalau semalam tu topiknya adalah, semalam bukan topik lah, lebih kepada kisah-kisah yang saya pilih semalam, juga saranan daripada geng Momok. Kata Casey, tak ada ke cerita pump attendant? Saya cari jumpa. Malam ni ada satu lagi. Saya dah tepikan dah topik ataupun tema cerita lah. Apakah temanya? Kejap lagi akan saya kongsi dengan anda. Juga kepada moderator. Sejak tahun pertama saya bertugas, hari pertama saya lantik moderator yang mana dah bertukar-tukar kan. Walau bagaimanapun, terima kasihlah pada yang setia kekal menjadi moderator, membantu Casey, membantu channel Malam Seram. Terima kasih banyak. Jadi kita ni sebagai satu masyarakat, satu keluarga Malam Seram, saya tidak akan boleh laksanakan semua ini tanpa anda. Dan saya perlukan anda, sama jugalah kita perlukan antara satu sama lain, dan kita harus sentiasa menjaga kita antara satu sama yang lain. Terima kasih kerana jaga live chat supaya tidak ada anasir-anasir yang kurang sihat dekat sini. Kalau ada, terpaksalah kita kita bersihkan. Okey. Baik, pada malam ini saya nak ketengahkan beberapa kisah, dan antaranya malam ni ini permintaan daripada pengirim bernama saya lupa namanya, tapi bukan seorang, ada beberapa email yang minta saya cari cerita macam ni. Pemandu teksi. Jadi pemandu teksi Grab samalah ramai kata pemandu teksi. Saya akan ketengahkan malam ni beberapa kisah pengalaman, dan kalau mungkin anda adalah seorang pemandu Grab, anda seorang pemandu teksi, kalau ada kisah pengalaman, mengapa tidak, boleh anda telefon saya di +65 81310287. Anda WhatsApp, jangan telefon, anda WhatsApp dan saya akan telefon anda melalui WhatsApp call. Okey. Jadi kalau sudah bersedia, kita mulakan dengan kisah yang pertama dengan pengalaman seorang pemandu teksi. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Saudara, kisah yang pertama ini kiriman daripada Encik Nasir. Apa khabar semua para penonton rancangan kegemaran saya Malam Seram? Sebagai seorang yang memandu teksi, Casey, amat penting untuk saya juga ada hiburan dalam kenderaan. Selain daripada mendengar radio, saya juga mendengar rancangan podcast. Dulu Misteri Jam 12. Selepas Casey berpindah ke Malam Seram, mendengar rancangan Malam Seram pula. Memang thrill dan seronok bila memandu teksi dengan kisah yang disampaikan, dengan juga ada kala Casey bergurau senda dengan para penonton. Tergelak juga dalam teksi ni. Saya Nasir, seorang pemandu teksi yang dah lama berada dalam industri ini. Daripada anak saya masih kecil, sampai dah habis sekolah, sampailah anak saya ni dah berumah tangga, saya masih lagi memandu teksi. Sebenarnya saya dah tak perlu pun, sebab dah dalam kategori boleh bersara dah. Alhamdulillah, anak saya semua besar dengan sempurna. Masing-masing tahu tanggungjawab untuk menjaga ibu dan ayah mereka. Tapi itulah Casey, kalau dulu memandu teksi, sekarang pun suka sangat keluar, pusing-pusing cari pelanggan, jalan sambil dapat lihat keadaan dekat luar. Dan saya ni sejujurnya lebih gemar memandu pada waktu malam daripada waktu-waktu lain. Waktu sibuk tu baguslah, duit banyak Casey, pendapatan tambahan. Tapi keadaan lalu lintas yang sesak sangat ni kadang-kadang, daripada memandu nak tenangkan diri, boleh jadi marah Casey. Kisah saya berkenaan dengan satu ketika dahulu. Masih belum ada lagi Grab. Belum ada Grab. Belum dulu ada Uber, belum lagi. Hanya teksi. Orang nak buat booking semua melalui teksi.
Saya bertugas dengan sebuah syarikat taksi iaitu Comfort Delgro. Dan malam-malam ni jarang orang booking. Lazimnya taksi bersepar, Casey. Bersepar dekat jalan raya. Kadang-kadang diri je kat tepi road, taksi dah berhenti. Padahal tak tahan pun. Jadi pengalaman saya ni, saya mendapat seorang penumpang tahan taksi saya. Kemudian saya berhenti dekat tepi jalan. Kisah ini berlaku di kawasan Yishun, tak nak sebut nama tempat dia, street ... dekat blok, siap nombor blok. Jadi bila saya berhenti dekat tepi jalan, seorang perempuan buka pintu taksi. Dia kata, "Pakcik, boleh tolong tak masuk dekat dalam blok ni? Pakcik pusing masuk dekat dalam boleh? Sebab saya ada mak saya, dia tengah duduk dekat bawah blok, dia tak boleh jalan jauh. Boleh cik?" Boleh. Jadi saya pun pusing. Sampai dekat traffic light depan, saya buat U-turn, saya masuk balik laluan bertentangan dan pergi kawasan tempat letak kereta dekat loading unloading bay blok ... di Yishun. Setibanya di sana, saya nampak perempuan ni sedang berjalan menuju ke arah taksi bersama dengan seorang lagi perempuan yang agak berusia. Dia berjalan perlahan, Casey. Pelan dia jalan. Saya pun bangun, saya keluar bukakan pintu. Bila buka pintu, perempuan ni pun masuk duduk dekat dalam. Perempuan yang berusia ni kemungkinan ibu kepada yang mendapatkan taksi saya. Dia duduk dekat dalam. Kemudian saya pun masuk balik taksi saya. Perempuan yang muda ni, saya rasa mungkin anak dia, cakap, "Pakcik, boleh hantar tak? Ni mak saya." Pada waktu itu baru tahu, mak dia. Hantar mak saya balik rumah dia. Dia tinggal dekat kawasan Tua Payoh. Jadi daripada Yishun nak pergi Tua Payoh, Casey. Saya tengok, perempuan ni tak masuk ke? Kalau sampai dekat Tua Payoh, macam mana dia nak balik ni? Dia jalan pun tak kuat. Kemudian saya tengok, habis mak awak dekat sana macam mana nak balik ni? Dia kata sana tak apa. Dekat sana tak apa, nanti mak saya boleh jalan sendiri pelan-pelan. Sebab rumah dia dekat je dengan tempat letak kereta. Okeylah kalau gitu. So budak ni pun salam mak dia, cium mak dia, tutup pintu. Mak dia dari tadi tak cakap apa-apa pun. Diam je orang dia. Pun dia berlalu pergi, saya pun drive. Saya drive sampai keluar kapak. Saya mula nak berbual dengan dia lah. "Cik, ni Tua Payoh nanti ada orang tak nak ambil balik ni?" "Kalau tak ada orang, saya boleh hantar." Makcik ni diam, tak layan kisi, diam aja. Saya pun tengok, okeylah, mungkin dia jenis tak suka berbual. Saya teruskan kerja saya all the way sampai dekat Tua Payoh, kisi. Blok dia betul-betul sebelah sebuah temple dekat Tua Payoh. Sampai Tua Payoh, saya pun tunggu dan dia buka pintu, kisi. Dia tolak. Nak tolak pintu tu susah. Kemudian saya dengar dia cakap, "Sini, tolong aku cepat. Sini." Baru dengar suara dia. Jadi pada mulanya, kata Cik Nasir, saya ingatkan dia ni bercakap dengan saya, Casey. Okey cik, kejap. Saya buka pintu, saya pusing. Sini cepat, tolong aku. Cik, sini, tangan. Dia tengok saya, dia pusing tengok saya. Bukan kau lah. Dia jeling. Saya tengok belakang, tak ada orang pun, Casey. Makcik ni cakap dengan siapa ni? Sini. Lama aku tunggu. Sini. Dia pun bangun. Dia jalan. Dia jalan terus. Biar betul ni. Saya sebenarnya nak minta duit taksi, tapi saya rasa terperanjat sebelum tu. Sampai dah jalan beberapa tapak, dia toleh belakang. Duit taksi atas tempat duduk tu. Tak payah kau simpan aja belen-belen tu. Tambahan taksi tak seberapa pun. Dia tinggalkan dekat atas tempat duduk $50, Casey. Makcik, ni banyak ni. Tak apa, ambil. Aku nak balik ni. Anak aku dah lama tunggu. Mana anak dia?
Cara dia jalan macam ada orang tengah pegang dan pimpin tangan dia. Pelan, tapi tetap dia sampai dekat lift. Saya yang sedang berdiri naik meremang. Mula-mula ingatkan dia marah, dia panggil saya. Sini, cepat. Selepas dia buka pintu, dia panggil. Sini, cepat, tolong aku. Saya pun keluar. Bukan kau lah. Siapa yang dia panggil? Sebab tu anak dia confident. Anak dia confident. Tak apa bang, nanti kat sana dia boleh jalan sendiri. Entahlah. Sekian terima kasih. Selamat malam seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Tu kisah daripada pengirim kita yang berkongsi, Cik Nasir, seorang pemandu teksi. Tapi selepas Cik Nasir akhiri kisahnya, dekat sini kata, saya sebenarnya ada banyak pengalaman Casey memandu teksi ni. Dah berpuluh tahun, takkanlah pengalaman saya satu. Ada juga pengalaman pelik, aneh, menakutkan, menyeramkan, misteri pun ada. Saya pernah memandu teksi, ada pelanggan saya tertinggal abu mayat punya bekas dekat dalam teksi saya. Mau tak terperanjat, customer naik, customer tanya, "Sir, someone left something behind." Saya pun tengok, apa benda ni? Dan penumpang tu cakap, ni macam abu mayat. Tak tahulah dalam dia ada abu ke tidak. Siapa nak pergi buka ke si? Nasib baiklah saya ingat balik di mana orang tu tinggal, dan dia pun, rumah dia bukanlah macam rumah flat. Rumah dia adalah rumah sebuah. Jadi senanglah kita nak pergi rumah dia dan nak cari dia. Saya patah balik ke rumah dia, hantar balik bekas abu mayat itulah yang mana Cik Nasir kata dia tak tahu ada isi ataupun tidak. Tuan rumah sampai terperanjat dan minta maaf. Siap kasih saya tip lagi $100. Wah. Tapi seram tengah duduk drive, belakang kedegung. Toleh bilang, apa benda kedegung ni? Pusing kat belakang. Pengalaman Cik Nasir ni dia sangat-sangat misteri. Apa cerita orang ambil abu mayat? Mungkin daripada temple, mungkinlah agaknya. Sebab ada yang ambil abu mayat tu, mereka simpan dalam rumah. Kan dia ada satu bilik tu dia letaklah, mungkin ibunya yang telah pergi, ayahnya disimpan. Ada pula yang letak abu mayat tu dekat tempat simpan dia lah, di temple mungkin. Dan kalau menurut kepercayaan orang-orang Cina, kemungkinan saya silap, tapi abu mayat Cina yang disimpan dalam bekas tu, mereka akan letak dekat tempat yang kalau boleh lagi tinggi lagi baik lah. Selalunya kalau dekat temple ni anda akan nampak satu tempat simpan abu mayat ni kan, dia ada macam tower tau. Paling tinggi, paling mahal, dan kononnya dekat situlah darjatnya kalau lebih dekat lah dengan langit macam tu lah. Daripada apa yang saya dengar lah, kawan-kawan saya pernah beritahu saya, kawan Cina saya. Dan kalau di rumah, kalau ada rumah sebuah, kalau rumah tu 3 tingkat, dia akan letak dekat tingkat paling atas lah. Itu macam kepercayaan mereka lah, ya. Okey, kita sambung kisah seterusnya ini. Pengalaman daripada pengirim kita, rasa seram dan menakutkan. Ini ketika saya dengan kawan-kawan sedang memancing di Pulau Ubin. Inilah kisahnya, kita sambung dalam rancangan Malam Seram. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Pengalaman 2 orang sahabat yang ingin dikenali dengan nama Bob dan juga Azim.
Kedua-duanya memancing di Pulau Ubin dekat kawasan Kampung Melayu. Kami sampai di Pulau Ubin pada waktu pagi, Casey. Memang niat di hati nak bermalam dekat Pulau Ubin dan akan pulang pada keesokan pagi selepas bermalam di Pulau Ubin. Kejadian seram berlaku. Walaupun dah pergi sana banyak kali, tapi setiap kali pergi, kalau kita berdua saja yang ada dekat kawasan kita memancing tu, akan tetap rasa seram. Ini adalah satu perkara yang memang tak boleh dielak. Perasaan seram tu tetap akan ada walaupun dah berkali-kali pergi. So, nak dijadikan cerita, kata Bob, sampai dekat sana, dekat campsite di kawasan Kampung Melayu, depan kami pantai, kan? Jadi kami pun mulalah memancing daripada pagi sampai ke malam. Waktu tu saya ingat lagi, ia dah pun masuk waktu maghrib. Kawan saya si Azim ni, dia dengan saya, kami kawan rapat, tapi perangai kami berbeza. Si Azim ni, dia jenis yang tak lakukan solat. Saya dah berkali-kali pun ajak dia, cakap dengan dia. Kadang-kadang dia buat ke si, kadang-kadang dia buat dak. Dia kata, kau pergi dulu lah, nanti aku saing. Tapi tak buat pun. Tak apalah, kita cuba nasihat yang mana yang boleh. Jadi saya solat. Saya solat dalam kemah. Kemah saya ni jenis kemah yang boleh berdiri, kata Bob. Lagipun saya ni bukan jenis yang tinggi sangat. Ketinggian saya ni baru 1.68 meter. Jadi bolehlah berdiri dekat dalam kemah tu untuk melakukan solat. So waktu tu maghrib, saya sedang solat maghrib dalam kemah. Kawan saya Azim berada dekat luar kemah. Tiba-tiba, Casey, tengah solat ni, rakaat yang kedua dekat luar, tak semena-mena terdengar si Azim. Dia azan, Casey. Dia azan kuat. Dia azan. Dalam hati ni tengah solat ni, Azim azan lah, kan? Tiba-tiba dengar orang buka zip. Zzz. Azim masuk merangkak, duduk tepi saya dan berulang kali baca Al-Fatihah. Baca. Saya tengah solat ni, ya Allah, terganggu sekejap emosi. Saya cuba pejam mata nak beri tumpuan balik pada solat saya. Habis saja solat, saya tengok dia. Wajah kawan saya Azim ni pucat. Azim. Dia macam tak perasan yang saya panggil dia tau. Azim. Dia baca Al-Fatihah lagi. Dia baca. Oi, Azim. Oi. Kenapa dengan kau? Dia macam tercungap-cungap dalam keadaan ketakutan. Okey, bawa tenang. Istighfar Azim. Saya istighfar, dia ikut. Saya baca ayat kursi, dia ikut. Lepas dah baca, dah istighfar, baru dia dapat bernafas. Saya tanya, kenapa? Aku nampak. First time, kata dia. Nampak apa? Casey, saudara para penonton Malam Seram, belum sempat kawan saya Azim ni, belum sempat kawan saya Azim cakap dia nampak apa. Tiba-tiba saya dengan Azim dengar. Casey, bunyi macam suara perempuan mengilai. Kau dengar tak? Jangan keluar, kata Azim. Saudara para penonton, saya tak nampak tapi rasa meremang, Casey. Bila lihat Azim dalam keadaan macam tu, wajahnya pucat, dah tak jadi keluar. Sepanjang malam daripada maghrib, kami duduk dalam kemah sampaikan Azim tertidur. Sampailah esok pagi. Rancangan kami untuk pancing sampai lewat malam, kemudian tidur, bangun besok pagi, pergi sarapan.
tergendala kerana penampakan yang dilihat oleh Azim. Mungkin saya diselamatkan kot. Sebab saya sedang solat maghrib, tiba-tiba rakaat kedua Azim dekat luar, kuat dia azan. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Itu kisah, ya. Kisah daripada kiriman Bob, yang mana Bob dengan kawan dia bernama Azim bercuti di Pulau Ubin. Anda bayangkan, mereka bercuti dekat Pulau Ubin, dekat tepi pantai memancing. Hanya mereka berdua dalam kisah ni, tak ada orang lain kemungkinan, ya. Dan waktu maghrib, kawan masih duduk dekat luar. Bob masuk dalam kemah untuk solat. Tiba-tiba dengar kawan dia dekat luar azan. Ingat. Dia ingatkan dia tengah solat ni. Alhamdulillah, kawan aku, sahabat baik aku tengah azan. Baguslah, dah masuk waktu solat. Dia kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengah azan ni. Kawan pun sejuk hati aku. Kawan tengah nak azan ni. Mungkin nak solat maghrib lah. Tiba-tiba kawan dia masuk, buka zip kemah tu, dia masuk, dia zip balik, duduk kat tepi, menggigil ketakutan. Dan dia dengar lah kawan dia baca Al-Fatihah, repeat, ulang. Dan rupa-rupanya nampak Cik Pon. Ayolah, ya. Terima kasih pada semua yang sedang menonton. Baik, kita sambung kisah selanjutnya. Pada yang sedang menonton, terima kasih kita ucapkan kerana sokong rancangan Malam Seram. Dan kalau sudah bersedia, mungkin kalau ada yang nak berkongsi pengalaman, boleh kirimkan WhatsApp sekarang, voice note anda, kirimkan rakaman suara lah. Kalau boleh 4 minit lebih gitu, boleh lah, saya terima. Jangan terlalu panjang, ya. Dan pastikan suara anda tu jelas, tidak ada sebarang bunyi-bunyi bising, supaya sebelum anda hantar saya tu, anda dengar balik suara anda, adakah jelas ataupun tidak. Dan boleh kirimkan +65 +61310287, ya, +65 +61310287. Itulah talian WhatsApp Malam Seram. Kita sambung selanjutnya, kisah daripada Pulau Ubin, ya, di Singapura. Kita pergi ke Pulau Tioman. Kisah seram di Pulau Tioman. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey, ini kisahnya. Pengalaman ini datang daripada pengirim kita bernama kiriman daripada Kak Saiyah, ya. Saiyah ke Saiyah, macam itulah, SAEYAH, Saiyah. Beliau berkongsi, Assalamualaikum Kisih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Saiyah, peminat Malam Seram berasal daripada Mersing. Suka sangat dengan rancangan ni, Casey. Sekarang ni kalau tak dengar, memang tak boleh buat kerja. Kerja menjadi mudah bila mendengar Malam Seram. Amboi, kemain Terima kasih pada Kak Saiyah, ya.
Dan kakak nak berkongsi kisah seram yang pernah kakak alami dengan keluarga ketika bercuti di Pulau Tioman, Casey. Menetap di salah sebuah tempat penginapan di Pulau Tioman. Yang ini lama dulu. Tak ingatlah tahun berapa, tapi lama lah Casey dah berlaku. Mungkin dah 20 tahun, 15 tahun yang lalu macam tu lah, kata Kak Saiyah. Yang ini kejadian berlaku bila bercuti dengan keluarga. Kak Saiyah ni ada 2 orang anak perempuan. Dan malam hari tu kita tinggallah dekat bilik yang sama kan. Kita semua tidur baring di atas katil king size. Muat lah, ya, ngam-ngam untuk 4 orang. Anak tu pun masih kecil pada waktu itu, baru berapa tahun saja. And then waktu malam, anak kakak seorang ni, dia kalau nak pergi toilet, baik dekat rumah, baik dekat mana pun, dia selalu akan kejut kakak untuk temankan dia. Dia ni jenis yang boleh nampak-nampak, Casey. Dengan anak yang satu ni, dia memang cukup istimewa sangat. Dia boleh nampak dan mudah nampak. Dia kejutkan saya. Dia kata, Mak, kakak pun bangun. Nak pergi toilet, boleh temankan. Walaupun toilet ni dengan katil tak jauh pun, boleh nampak sebelah je, tapi dia tetap suruh bangun. Jadi dia tahu yang kita ni bangun, kita ni sedang temankan dia. Dia tak kasih kakak temankan duduk dekat katil dia pergi toilet. Dia nak kakak ni berdiri depan pintu tandas, baru dia masuk. Bangunlah, rutin dah biasa kan. Bangun, anak pun jalan pergi toilet. Kata, Mama, jangan tidur temankan Ain dekat sini. Jadi Ain ni pun masuk toilet, mungkin nak buang air kecil. Kakak pun berdirilah, berdiri dekat depan pintu toilet. Tengah mengantuk ni, mata tengah mengantuk kan. Tiba-tiba, Casey, saudara para penonton Malam Seram, tiba-tiba kakak terpandang, katanya dekat sini, dekat atas katil yang mana suami sedang tidur pada waktu itu. Suami dengan seorang lagi anak perempuan. Tapi waktu tu, anak perempuan kakak yang seorang lagi, kakak sebenarnya tak nampak. Dia ni dah tersembunyi bawah selimut. Nampak sikit kepala dia, tapi pada waktu tu memang tak perasan. Cuma perasan sebelah suami ni ada orang tengah baring. Seorang perempuan, rambut panjang. Jadi tengok, oh, Mimi Mimi anak kedua lah. Oh, Mimi sebelah ayah dia rupanya. Selalunya kalau kakak tidur, suami, 2 anak kakak. Jadi sekarang ni anak perempuan Mimi, suami, Ain dengan kakak. Jadi Ain dalam toilet tengah buang air kecil kan. And then Ain pun keluar toilet. Bila keluar toilet, Ain tengok dekat katil. Ain cakap, anak terperanjat, Casey. Terperanjat bila tengok Ain. Ain kenapa? Mama, baca Mama, baca, kata Ain. Saya pun bacalah. Mata saya tengok, Casey, kiri kanan tak ada. Apa benda yang Ain nampak ni? And then Casey dah baca. Tengok balik dekat Ain ni yang tengah takut. Jalan. Mama tarik selimut. Jadi kakak pun tarik selimut. Bila tarik selimut, terperanjat, Casey. Nampak Mimi sedang baring dekat tengah-tengah. Ayah, Mimi, kemudian Ain nak baring sekejap lagi, dan kakak. Mimi? Tadi siapa yang... Anak pun tengok. Walaupun kakak tak cakap lah. Ya, tak cakap kuat tadi siapa sebelah ayah. Anak tengok kakak. Mama pun nampak Saya nampak, Casey. Tapi saya ingatkan tu anak saya Mimi sebelah suami tengah baring. Nampak, Casey, rambut panjang. Casey, meremang bulu roma. Saya pun tengah meremang ni. Anak saya Ain naik atas katil. Saya suruh Mimi gerakkan badan naik dekat atas bantal sebab dia dah melurut ke bawah. Saya naik katil. Saya tak sedar hati ni. Baca lagi. Sampailah saya rasa tenang, baru saya tidur. Itu pengalaman, Casey. Siapa yang suami peluk dekat sebelah dia?
Selamat malam seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Itu kisah daripada Kak Saiyah ya, yang berkongsi pengalaman seram di salah sebuah mungkin resort di Pulau Tioman. Ya, di Pulau Tioman. Dan nasib baiklah nasib baik Kak Saiyah ni bukan jenis yang jealous kalau jealous siap Pontianak tu ataupun siapa yang baring tepi suami. Oh, ada hati nak baring dengan suami aku. Ha? Kak Saiyah dia punya isteri punya pembela masuk dia masuk, "Hey, bangun. Hajar kau tengok suami aku, keluar." Dia keluar. Seram dia nampak suami dia sebelah tu ada perempuan lah yang sedang baring dengan suami dan suami siap peluk lagi. Suami dia peluk lagi jadi bila dia nampak, oh itu anak dia lah, Mimi kan. Dia ada dua orang anak perempuan, Mimi. Okey, Mimi lah, suami tengah peluk Mimi. Yang menjadi menyeramkan bila anak perempuan dia Ain, yang katanya Ain ni boleh nampak. Ain keluar je, Ain terus terperanjat dan macam nafas macam dalam keadaan ketakutan, dan mungkin mak dia tahulah kalau macam tu mesti Ain ternampak something. So Ain kata suruh ibunya baca, and then Ain pergi dekat katil, tarik selimut. Mimi tengah baring terselindung dengan converter tu. Seram habislah. Kak Saiyah cuba cek sikit mungkin suami bermain kayu tiga dengan entiti lelaki ni kalau tak boleh jalan yang ni, dia ambil jalan lain hati-hati Kak Saiyah. Jangan marah, kisi gurau je Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey, pengalaman kisah dalam rancangan Malam Seram selanjutnya yang kita nak bacakan ni. Sebelum tu, kiriman daripada cerita, ada yang suruh telefon Okey, jom kita telefon sekarang. Casey, call I, ada cerita. Terbang depan I. Apa yang terbang tu Jom kita call sekarang. Hello. Ya, hello. Siapa bercakap ni? Su station juga. Su, okey. Su, anda katakan tadi ada Bukan kes. Su, Lin. Su mana pula aku ni? Z-I-E. Z. Jadi saya pakai earpiece. Okey. Pakai earpiece macam. Okey, sebentar. Alright. Okey. Bising dekat belakang tu. Boleh jauh. Bising bising kuat sangat. Okey, siap. Baik, kita akan dengar kisah dari Z. Better sikit lah. Kita tengoklah. Kalau bising juga nanti saya suruh balik. Masih bunyi lagi lah kuat. Masih bunyi. Masih bunyi. Boleh. Okey, kat sini. Okey. InsyaAllah meriah malam-malam Sorry Okey, Z buat panggilan dari mana sekarang? Okey, dia daripada rumah dekat Sembawang. Okey, dan kisah anda ternampak apa yang terbang tu, silakan. Okey, saya ada dua kisah sebenarnya. Saya cerita apa dulu Actually cerita ni saya rasa saya dah cerita dah Casey. Lama dululah, dah berapa belas tahun. Saya refresh balik lah saya dulu kerja dekat kaki bukit, and then bila saya kerja kat sana selalu ada overtime Saturday Sunday. Terus bila Saturday Sunday ni overtime, selalu kan tak ada orang sangat kan, pasal saya kerja malam. Lepas tu tak apa, selalu cik datang terlambat je.
Tapi bila datang terlambat, semua orang dah masuk dengan saya lah. Seorang kan. So okey lah, saya naik atas kat kerja saya. Datang pukul 12 lebih. Di atas ni kat kerja tempat saya. Dah tu saya punya technician cakap, you pergi kat blok sebelah. Sebelah sana. Okey lah, saya turun. Tu saya jalan lah kat blok sebelah. Jalan ke blok sebelah tu, sebelah kita punya building tu ada satu generator kat situ. Kat atas tangga. So I jalan kat situ sampai ke blok sebelah kapak. And then I dengar orang sweet tau. Umi. Ada cakap siapa pula yang sweet ni. So I tak buat bodoh lah. Habis dia bunyi lagi Bibi gitu lah. Dan saya dalam hati dekat ni apa, sekretari ni kata je. Dan saya tengok, saya macam jeling tapi tak ada orang. Kira jalan lagi, bunyi lagi, wiwi, kuat pula tu pakai si. Kali bila saya bodoh malah nak layan, padahal tak ingat langsung tau. Bulu apa rumah tak berumah, tak rasa takut, tak rasa apa pun. Cuma ingat tak siapa-siapa nak ganggu. Jalan je lah. Sekali alih-alih macam rasa macam ada benda macam nak terbang bagi kat saya. Bila saya dengar macam ada benda nak terbang ke saya, saya terus macam, dia dah lalu kat depan saya kan, atas kan. Saya terpekik, apa merepek maraban. Sampai tangan saya boleh rasa kain tau, Casey. Nasib baik saya tak tertarik kain dia. Pasal tangan saya dah keratas. Tangan saya dah keratas, saya rasa tangan dia. And then kain dia pun macam pelisir kat kepala saya jugalah. Dan kepala saya rasa, tangan pun rasa. Tapi that time saya tak berani nak tengok atas. Saya tunggu sekejap, baru saya tengok atas. Tapi tak ada benda lah. Dah tu that time dah terus jalan aja lah, nak cakap apa lagi kan. Dah kerja kan. Memang takut jugalah, baca lah apa semua. Tapi jalan tak ada nak lari-lari lah. Pasal nak lari pun macam tak larang nak lari. Lalu okey, nombor 2 ni cerita sama juga tu kerja dia. Sama kerja dia. Masa kerja saya ni kan Casey, memang banyak cerita benda-benda ni. So yang lagi satu ni kawan saya kena. Kawan saya tengah break time. Kat situ juga generator juga. Dia tengah duduk. Malam lah, waktu malam. Kali ada malam lah, kita orang semua kerja malam. Okey. Ada shift. Dan tu bila kawan saya duduk kat situ kan, duduk tengah makan, tengah break. Pasal situ ada satu batu tangga tu kan, kita orang suka duduk kat situ. So dia nampak kucing lah. So dia panggil kucing ni, Cimong. Dia ikut kucing tu kan. Dia ikut je kucing tu sampai dekat satu tempat ni ada dawai-dawai macam pagar. Jadi bila dia ikut sekali, kucing tu terus masuk kat dalam situ generator tu ni tempat. Okey. So dah tu kita tak layak, tak sangatlah kita jalan. Dia cari-cari juga. So dia jalan ke belakang sikit, tengok mana kucing tu. Sekali dia ternampak apa tu Casey. Dia ternampak cepung betul-betul kat depan dia, tengah peluk tu tiang. Tengah peluk tu tiang cepung tu. Habis I tanya dia lah, macam mana rupa cepung tu. Dia cakap cepung tu muka dia kecil, badan macam biasalah, kepala dia kecil lah. Macam kepala monyet lah, tapi macam kecil-kecil lah kan. Satu mata dia merah. Okey, terputus talian connection. Tadi sambung kisahnya. Dia peluk. Aku terpeluk tu, dia cakap benda tu peluk tu tiang sambil mata dia tengok kawan saya tu dengan beliau macam gitu, mata merah. Kawan saya dah tak ada gerak, kat situ juga dia berdiri, and then dia sampai terkencing kat situ. Dan tu terpaksa panggil saya punya line leader turun, and then pergi kat dia dengan supervisor semua, bawa dia di atas, duduk satu tempat. Dia pergi bersihkan anything lah,
tak balik lah, dia pagi tu baru balik, lepas tu dia beberapa hari cuma memang banyak kisah kita Jadi kat sana. tempat kerja ni memang selalu jugalah ada benda-benda misteri ni berlaku lah. Banyak kisah macam-macam, sampai panggil ambulans pun ada. Panggil Saya ambulans nampak benda tu. Jadi terima kasih. Terima kasih pada anda dan selamat malam. Okey Casey, selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Tu dia Malam Seram, kisah tadi yang dikongsi oleh teman kita. Terima kasih pada pemanggil. Tadi awal tadi agak terganggu sedikit lah talian telefon tu. Biasalah mungkin kalau sedang menonton Malam Seram, tiba-tiba Casey call kan, dia akan ada pantulan pantulan feedback, pantulan. Jadi ada pantulan daripada nak kalau pakai earpiece tu. Oh, pick up dia bagus Jadi ada bunyi tadilah. Jadi kalau boleh jauhkan diri daripada mungkin tablet ke, dari phone ke, daripada TV anda, dan perlahankan suara lah supaya tidak ada gangguan bila anda berkongsi kisah. Tapi kejadian kisah berlaku di tempat tugas tadi tu, katanya tempat tugas saya ni dah banyak kali berlaku benda ni. Bukan kakak seorang tadi, dan malah ada juga teman-teman yang terkena gangguan ini. Terima kasih atas perkongsian awal tadi. Yang menarik tu pengalaman daripada Syam. Ini komen Syam. Casey, tentang kisah pemandu teksi. Saya pun ada Casey. Saya ada pengalaman. Sekarang dah tak drive taksi lagi lah. Dulu saya drive taksi selama lama 17 tahun jadi pemandu teksi. Kisah saya ringkas dan pendek. Harap Casey bacalah, please kata dia. Pengalaman saya, biasalah kalau tak malam tu bukan kisah seram, berlaku pada waktu malam. Yang ini saya dah nak balik ke rumah. So bila saya dekat kapak ni nak letak teksi kan, saya terpaksa naik tingkap paling atas sebab saya balik memandu dia pukul 2 pagi. Saya naik tingkap paling atas and then nak keluar daripada teksi. Alangkah terperanjatnya Casey apabila ternampak ada perempuan ni tengah duduk dekat staircase landing. Dulu multi-story car park tingkat 8 pun kena turun tangga juga. Dia tak ada lift. Jadi saya terpaksa dah turun tangga kan. Tengah nak turun tangga ni, daripada tingkat 5 turun, ada orang tengah duduk. Nampak dari belakang perempuan ni tengah duduk sorang-sorang. So apa yang peliknya, daripada tingkat atas saya naik turun tangga tingkat 5 terang, tingkat 5.5 terang. Bila sampai dekat tempat perempuan ni duduk, lampu dia malap ke mati. Jadi terkena sedikit lah cahaya daripada atas tu, terkena bawah sikit, tapi nampak dia tengah duduk sorang-sorang. And then bila saya tengah lalu, bab ni seram Casey bayangkan perempuan tu tengah duduk sorang ni. Saya tengok dekat belakang, saya terpanjat sekejap lah. Tapi tak apalah, mungkin dia tengah duduk tunggu boyfriend ke, tengah bercakap kat telefon. Saya pun turun tangga, lalu je lepas perempuan ni, tiba-tiba saya dengar suara. Kau tak takut aku? Katanya saya dengar suara, kau tak takut aku? And then saya dah langkah ke depan ni, benda tu kat belakang saya ni. Saya toleh belakang, tak ada orang lah. Terus masuk Casey, perangai takut saya. Turun tangga saya lompat, turun sikit kedebok. Lompat. Kalau boleh daripada tingkat 4 saya nak terjun ke bawah Casey. Mana perempuan tu hilang? Terima kasih. Seram. Bayangkan korang nak turun tangga ni, nampak perempuan tengah duduk dekat multi-story car park kan, tengah turun macam pengirim kita berkongsi ni. Nampak orang tengah duduk. Ada orang lah. Pukul 2 pagi nampak perempuan lah. Tak apalah. Dia turun kan, dia lepas perempuan tu je. Tiba-tiba, kau tak takut aku? Dia toleh saya toleh ke si? Tak ada orang kat belakang. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari.
Okey, sebelum saya putarkan lagu, saya nak tanya anda semua lah yang sedang menonton. Kalau anda dalam situasi berada kita tadilah, ya, anda dalam situasi anda tengah nak turun tangga pukul 2 pagi dekat tempat letak kereta yang memang sunyi, tak ada orang, nampak ada orang tengah duduk dekat tangga, adakah anda akan terus turun tangga ataupun cari jalan lain? Bagaimana? Adakah anda nampak ada orang, tak apalah, husnuzon, Dan sekiranya anda turun, anda tak apalah teruskan jalan nak turun bawah ni kan, tiba-tiba terdengar suara, kau tak takut aku? Dan anda toleh macam berada kita tadi, orang yang duduk dekat tangga awak toleh dia hilang lah. Apa yang korang buat? Ni ada dua pertanyaan soalan ni. Yang pertama, akan turun kalau nampak orang. Yang kedua, dah dengar suara tu dan toleh belakang tak ada orang, apa reaksi anda semua? Kalau saya bila turun tu kan, sebelum turun, saya dululah lazimnya zaman-zaman dulu masih mak suruh pergi kedai malam-malam kan, kalau takut saya turun tangga, saya akan menyanyi kuat-kuat. Badan saya ni kan belakang tembok, jalan sini. Jadi kalau dia menjelma pun sebelah tepi lah, belakang dia tak boleh tikam belakang sih. Kat tepi boleh lari kiri kanan kan. Turun, saya nyanyi dulu zaman saya lagu Exist popular. Nyanyi lagu Exist bro. Turun badan rapat kat tembok. Seram kisah ni. Ya Allah, janganlah. Asyik baiklah saya punya rumah tak ada multi-story kapak. Saya punya rumah semua kapak dekat sukul macam basement tu lah. Selamat kalau multi-story kapak ada tangga, oi, maut Alah, terima kasih pada semua yang sedang menonton Malam Seram. Ada dekat sini daripada pengirim-pengirim. Casey, saya cari jalan lain lah Casey. Yang ini daripada ni, tak payahlah, kata Ismail Al-Husin. Saya lompat terus. Kemain nak lompat Yang ini turun 4 tangga sekali langkah. Hikari kata. Kalau tengok macam orang turun je lah kisi daripada Noni 78. Masalahnya kadang-kadang makhluk-makhluk ni dia boleh jadi macam orang. Itu dah problem tu Bayangkan bila tengah turun dia ikut belakang. Pusing belakang dia dekat belakang. Ya Allah, boleh heart attack boleh biol. Okey saudara, saya tengah meremang bila membaca kisah. Selepas ni saya akan sambung kisah pemandu teksi. Tunggu kejap. Saya akan sambung kisah selanjutnya. Yang ini kita dengar lagu. Baiklah, dengar lagu untuk tenangkan jiwa supaya kita tak rasa takut. Lagu yang sentimental sikit lah. Jom. Lirikan matamu menawan, mempesonakan, kau kugirakan. Senyuman manismu bagaikan bunga di taman indah menyerikan. Tiada kata yang dapat kuluahkan seindahmu, oh juwitaku. Hanya dapat ku membayangkan kejelitaanmu di lubuk hatiku. Bagaimana jikalau semua ini tidak lagi bersama denganku? Ku berdoa agar di kau mengerti yang ku setia terhadapmu. Sayang, kaulah bidadari hatiku. Lautan api kan ku renangi hanya untukku memilikimu.
Sebuah lagu untuk anda, lagu dari nyanyian kumpulan B8 dengan lagu yang diberi judul Bidadari Hatiku. Membawa kita ke pukul 1 pagi. Pukul 1 pagi. Minum kopi. Tak boleh nyanyi, copyright Sorry YouTube. Tak sengaja. Boleh gitu. Cakap dengan YouTube YouTube baru nak copyright strike. Okeylah, tak apalah, dia minta maaf Okey, itu tadi kumpulan B8. Sebenarnya B8 ada menghasilkan lagu baru. Anda boleh pergi ke Spotify dan anda carilah kalau minat dengan lagu-lagu sentimental kan. Ini kumpulan B8 ada lagu kat sini. Antaranya lagu Kekal Selamanya dan juga lagu Andai Bulan. Ni lagu latest lah. Mereka sebenarnya sebelum ni dah pun tidak bersama lagi kan. Dah lama dah lebih 10 tahun dah mereka dah buat hal masing-masing ya. B8 ni 4 orang tapi bila comeback ni saya tengok 3 orang sajalah mungkin satu dah sibuk dengan kerjaya, mungkin dengan keluarga, tapi bertiga ni lah. Kalau anda minat dengan lagu-lagu seperti tadi tu, anda boleh pergi ke Spotify, anda boleh type B8 B8 dan ada 2. Ini adalah 2 track terbaru, baru rakam. Saya rasa beberapa bulan, sebulan 2 bulan yang lalu saja. Mungkin boleh support rakan-rakan saya yang ada daripada kumpulan B8. Terima kasih. Okey, Casey akan berkongsi kisah pengalaman ya. Kalau nak kongsi, saya boleh hubungi anda untuk menceritakan pengalaman kisah. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya nak lakukan tugas saya mengucapkan terima kasih kepada anda yang dah pun berikan sumbangan-sumbangan melalui super chat dan super stiker dalam Malam Seram. Jom. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, kiriman-kiriman pada malam ini, terima kasih banyak-banyak atas sumbangan anda. Cinta Hati Yayang, terima kasih sumbangan super stiker anda. Chun Li, terima kasih sumbangan super stiker Chun Li ya. Terima kasih banyak Chun Li. Ratu Sulaman ya, terima kasih sumbangan super stiker. Mr TNT, ini super chat. Salam Casey dan semua. Harap malam ni cerita semua best-best. Jangan lupa masukkan dalam Spotify, so time kerja pagi nanti boleh dengar lagi ya, insyaAllah. Terima kasih Mr TNT yang sudi memberikan sumbangan super chat dan ucapan untuk yang sedang mendengar. Nur Malasari, Nur Malasari pula, Nur Malas Nalari ya. Ni nama dia, nama apa ni? Nur Malas Nalari macam bunyi malas nak lari saya pertama kali Casey live. Yahoo! Terima kasih sumbangan super chat anda. Kita ada apa ni? Norin ke Zack macam itulah. Terima kasih sumbangan super stiker ya. Ini kita ada Kak Norkia Jones. Assalamualaikum Casey dan geng Momok. Waalaikumsalam. Nari tak kerja jadi dapat dengar live malam ni. Telur dan ikan masak kicap. Akak tengah buat sambal belacan ni. Salam dari dapur Shropshire, England. Tahu Jadi terima kasih pada Kak Norkia Jones. Selamat memasak Kak Norkia yang berada di England. Walaupun berada di England, sambal belacan tetap tidak dilupakan Zack Diato Ibu. Assalamualaikum Casey dan geng Momok. Waalaikumsalam. Ada hikmah tu nampak Cik Pun. Mungkin taubat nasuha terus azim Alhamdulillah. Tadi Azim kan yang kawan dia ajak solat. Nanti kau solat dulu lah Terus bukan solat, azan terus nampak. Terus jadi jadi muazzin kat luar. Baguslah tempat tu mungkin dah lama tak ada orang azan kan. Zainuddin Hassan, terima kasih Zainuddin Hassan sumbangan super chat anda. Assalamualaikum Casey geng Momok. Maaf lambat masuk. Waalaikumsalam. Sibuk di tempat tugas Casey. Malam ni upload video seram top 5 atau Key Perdana Liu Indonesia please. Tu saya upload tak boleh lah tu konten orang punya nanti kena copyright lagi, dah tak ada Malam Seram. Mickey J, terima kasih sumbangan super stiker anda Mickey J. Cinta Hati Yayang, terima kasih sumbangan super stiker. Norin Zack, sekali lagi terima kasih sumbangan super stiker. Umi Sohot, duit kopi untuk Casey, terima kasih Umi, duit kopi. Ente nampak ini batu, terima kasih sumbangan super stiker anda, katanya #1 fan. Terima kasih banyak. Okey, kita sambung kisah selanjutnya. Mungkin saya jawab panggilan, saya akan telefon untuk ketengahkan pengalaman melalui panggilan telefon pula. Selepas ini saya akan baca kisah pemandu teksi. Anda tunggu, jangan ke mana-mana dalam Malam Seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram.
Okeylah, saya baca kisah pemandu taksi dulu. Baru saya jawab panggilan anda. Yang ini, kiriman ini berlaku di Malaysia, ya, di Kuala Lumpur. Pengalaman seram seorang pemandu taksi. Assalamualaikum Kisih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak kongsi satu kejadian seram yang mana ini berlaku di tempat saya tinggal di Kuala Lumpur. Pada waktu malam memandu taksi, pusing-pusing cari pelanggan Kisih. Bukan senang nak bertugas sebagai seorang pemandu taksi. Nak cari pelanggan, kita harus juga pusing beberapa kali, kadang-kadang baru dapat seorang. Dan kisah saya ni berkenaan dengan dekat simpang lampu trafik. Taksi sedang berhenti, tiba-tiba datang sebelah ada sebuah kereta Proton Wira Kisih. Kereta ni jenis lama Kisih, Proton Wira lama. Dekat sebelah saya. Kemudian saya pun toleh tengok kereta tu. Dalam kereta tu ada seorang lelaki yang sedang memandu kereta, dan di tempat duduk belakang ada seorang perempuan yang agak berusia sedang duduk. Saya rasa pelik. Kenapa agaknya penumpang duduk di belakang? Kemungkinan dekat tempat duduk penumpang di depan ada barang. Mungkin dia letak beg ataupun tempat duduk tu rosak, saya tak tahu. Tapi rasa pelik lah. Kalau dia adalah kenalan, kenapa dia duduk di belakang? Kisah saya ni bukan zaman Grab, belum ada lagi. Semua masih taksi. Lampu pun bertukar Kisih. Bertukar menjadi hijau. Proton Wira Proton Wira tu berdesut, laju di bawah Kisih, dengan exhaust yang bising. Naik pekak telinga saya. Sebab bila saya memandu, saya turunkan tingkap. Jadi akhirnya bila saya dah bergerak ni, tiba-tiba saya dengar Kisih, suara sayu dekat belakang. Bang, belok kiri. Saya tekan brek. Nasib baik belakang tak ada kereta. Kalau ada, saya rasa mungkin kereta tu dah langgar. Sebab lampu dah hijau, saya bergerak. Dalam beberapa saat saya bergerak maju ke depan tu. Bergerak. Bang, belok kiri. Saya pijak brek. Emergency Kisih. Kalau ada kereta, dah kena sapu dah dari belakang. Saya toleh belakang. Suara siapa Dan Kisih, untuk pengetahuan Kisih, belok kiri ni adalah menghala ke jalan kawasan tapak tanah perkuburan. Tapi jauh lah, dia bukan dekat. Makan beberapa lagi kilometer belok kiri. Adakah orang yang dekat belakang saya suruh belok kiri nak balik rumah dia? Wallahualam. Tapi selepas saya dengar suara misteri tu, saya memandu ni tak tenteram Kisih. Asyik-asyik tengok belakang. Oleh kerana saya takut nanti terlalu sangat tak tenteram jiwa bila memandu, saya pun pergilah dekat nasi lemak antarabangsa, duduk jumpa members, lepak makan dekat sana sekejap sebelum saya terus pulang ke rumah. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Hantu siap boleh tanya lagi depan belok kiri. Macam mana seram Bang, depan belok kiri. Terima kasih pada pengirim kita yang sudah berkongsi kisah dalam rancangan Malam Seram. Terima kasih banyak. Tapi tadi saya lebih tertarik makan nasi lemak. Nasi lemak antarabangsa kata dia. Wow. Saya ni betul-betul rindu nak masuk Malaysia. Betul lah. Rindu sangat. Jangan, yalah, bandingkan dengan mereka yang bertugas dekat sini, memanglah lain kan. Tapi dah lama sangat lah. Tolonglah, buka lah border ni. Secepat mungkin. COVID tolonglah. Nyah daripada dunia ni COVID. Yalah, bila kita dapat, memang rindu sangat. Tempoh hari saya tampak ada seorang berkongsi video. Video dia dapat masuk lah daripada dia bekerja di Singapura. Kemudian akhirnya setelah hampir 8-10 bulan dia dapat masuk balik ke Johor. Dia ambil video, tunjukkan dekat CIQ checkpoint di Johor. Dia lalu dekat B point kosong, tak ada orang. B point
stesen minyak Shell yang dan juga Petronas yang sentiasa dipenuhi dengan orang Singapura, suka tupak minyak kat sana. Biasalah kat Singapura minyak mahal 3 kali ganda. Kalau Malaysia cakaplah 1 liter RM2, Singapura boleh jadi RM7 macam tu 1 liter. Jadi sebab tu rakyat Singapura ni tak semua yang berduit yang berduit pun pergi Johor juga top up. Yalah kan harga minyak. Jadi dia tunjuk video dekat checkpoint, dekat B point, dekat Shell, Petronas, lalu dekat kedai tukar wang kedai money changer tu tutup sebab bisnes tak ada pelanggan kan. Dan kemudian dia lalu sedih lah keadaan di Johor tu khususnya, macam lengang sangat dan tidak ramai orang. Rindu sangat lah bila masuk Johor. Dia best tu dah lepas checkpoint kan, selalu nak masuk Johor ni dah akan nampak satu papan tanda besar, iaitu papan tanda JDT kan. JDT punya papan tanda, kemudian dia katalah champion berapa kali, dan kemudian baru masuk checkpoint tu. Kemudian kita akan singgah pergi makan, shopping, pusing-pusing, seronok lah Tapi itulah apa nak buat. Siapa rindu rakyat Singapura yang rindu nak masuk Johor? Cuba komen sikit kat bawah. Apa yang awak suka sangat? Bukan Johor saja, masuk ke Malaysia lah. Mungkin ada yang suka pergi ke KL, Genting Highland. Oh, Genting Highland. Ya Allah, dah lama tak pergi. Yalah, bila lah Kalau boleh teleport bagus Okeylah. Kita sambung kisah. Yang ini saya nak ketengahkan pengalaman saya. Ada cerita tentang tenggelam dalam tasik. Jom kita call. Hello? Hello. Ya, lama jawab ingatkan dah tenggelam dalam tasik dah. Siapa bercakap ni? Saya Shiro. Shiro nama Ya, betul. Shiro panggilan dari mana Shiro? Saya panggilan daripada Melaka. Oh, orang Melaka. Dah lama saya tak singgah Melaka makan dekat sana. Itulah. Rindu sangatlah. Tunggu sampai border boleh buka. Apa nak buat Okey, dan Shiro, pengalaman anda katakan tadi, kisah ni tentang apa? Silakan. Cerita ni pasal tenggelam dalam tasik. Apa yang kisah ni berlaku dalam 10 tahun lepas. Waktu tu saya masih lagi belajar lah. So waktu tu ada sesuatu, kira macam ada aktiviti dekat kita orang punya college. So kat sana kan ada banyak-banyak persatuan kan. Satu persatuan tu kita macam buat tahniah lah. Waktu tengah hari tu mereka ada latihan and terpaksa berendam dalam air. And then yang isterinya tiba-tiba yang waktu diorang kena latihan tu, salah seorang daripada kawan saya hilang. And bila hilang, kami call bomber semualah. Dalam 1.5 jam baru kita dapat tengok dia. Cuma yang peliknya, jenazah dia sewaktu bomber cari tak timbul-timbul. Waktu azan Zuhur saja, bila diorang laungkan azan, terus tiba-tiba jenazah dia muncul dekat atas tasik. So kami dekat situ macam agak pelik lah. Sebab kalau ikutkan tasik tu memang macam diorang kata agak keras, macam-macam penampakan ada. Tapi mungkin hari tu ajal kawan saya kan, dia hilang. And then waktu yang misterinya, waktu azan Zuhur terus jenazah dia timbul. Tapi bila dia pergi tasik tu, dia ada beritahu tak yang teman-teman yang lain dia nak pergi mandi ke? Diorang sebenarnya kena denda masuk dalam tasik kan. Macam kalau dekat Malaysia kita macam askar wataniah kan, macam diorang punya persatuan. So dia kena kira macam dengan askar lah. So bila diorang kena denda, kena masuk dalam sungai, itu bila start tasik, salah seorang daripada diorang tu hilang. Seram. So tu memang kalau ingat balik tu memang agak sedih jugalah. Sedih ada. Tapi yang paling misteri tu kenapa waktu azan Zuhur baru jenazah dia timbul. Jadi terima kasih kerana sudi berkongsi Shiro, dan selamat malam seram.
Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, kisah ringkas daripada Shiro. Saya apa yang saya tahulah, kalau cakap tentang orang yang mati lemas ya dekat dalam air ni, dia ada satu waktu dia akan tenggelam, kan? Selepas 6 jam kalau tak silap dia akan timbul balik. Dia tenggelam untuk beberapa jam, dia ada satu masa tu tau. Ini adalah setiap orang yang tenggelam tu, yang lemas tu dia akan tenggelam. Dia tenggelam dan selepas mungkin dalam badan tu dia dah keluarkan gas semua, dah mati kan, dah keluarkan gas, dia akan naik balik, timbul balik dalam masa 2-3 jam. Dia akan terapung atas air sebelum dia tenggelam balik dan tak akan jumpa sampai bila. Kalau tak selam lah. Jadi selalu para diver ni yang penyelamat ni akan menunggu waktu seperti itu jugalah. Selain daripada mereka akan menyelam cari mangsa kematian, mereka juga tahu tentang waktu-waktu yang mana dia tenggelam bila, pukul berapa. Dia dah estimate lah. Dia tenggelam menurut kawan-kawan dia pukul cakaplah 10 pagi kan. Jadi dia ada 6 jam, nanti selepas 6 jam ke 3 jam gitulah saya rasa dia akan naik balik, terapung untuk lebih kurang dalam 2 jam sebelum dia tenggelam balik. Jadi itu yang saya pernah dengar ya, yang dikongsi. Mungkin saya silap dalam waktunya, tapi saya yakin dia ada waktu dia turun naik, tenggelam timbul macam tu lah. Okey, kita kongsi kisah. Tadi kisahnya denda lah. Denda dia macam National Service, saya rasa mungkin macam perkhidmatan negara gitulah. Volunteer menjadi askar. Dan bila kena denda tu kena masuk dalam tasik lah. Masuk dalam tasik, satu kawan tu, sekumpulan kawan tu masuk dalam tasik, satu tenggelam tak timbul-timbul kan, dan dikabarkan meninggal dunia di tempat kejadian. Sedih sedih sangat. Kehilangan ya seorang insan. Okey, kita berkongsi Zaid kata askar wataniah kisi. Askara wataniah tu apa? Saya nak tahu. Askara wataniah. Apa yang dimaksudkan dengan askara wataniah? Bukan askar saya rasalah saya kurang pasti. Jadi boleh betulkan saya kalau betul. Tentera sukarela. Tentera sukarela dimaksudkan tadilah. Betul lah, saya punya saya punya tebakan macam NS lah, atau volunteer kan. Jadi terima kasih. Okey. Yang ini katanya watania tu nama asalnya watan, tanah air. Anak watan. Ya betul anak tempatan lah Anak watan tu tempatan lah dimaksudkan. Ini adalah makanan watan ini makanan tempatan, makanan tanah air macam itulah. Okey. Kita berkongsi selanjutnya. Peristiwa ini datang daripada Erda. Betul nama dia? Okey, betul. Erda berkongsi, dia bukan pemandu teksi tapi dia menumpang teksi. Kisah teksi seterusnya. Jom, Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okey, kisah ini daripada Erda yang berkongsi kejadian seram. Pengalaman ini, beliau ni sebagai seorang penumpang yang menaiki teksi. Kejadian ini berlaku di Singapura dan inilah kisah daripada pengirim, Erda. Assalamualaikum Casey dan juga para penonton Malam Seram. Waalaikumsalam. Erda nak berkongsi kejadian seram yang pernah berlaku. Waktu tu Erda sedang menaiki teksi daripada rumah kakak yang terletak di Boon Lay nak balik ke rumah yang terletak di Bukit Batok. Dalam teksi, bila masuk teksi tu, Erda sibuklah bermain handphone selepas mengarahkan pemandu untuk pergi ke alamat yang diberikan. Dan pemandu ni pun mulalah friendly ajak berborak. Adalah seorang pakcik Melayu. Jadi dia pun tanya dari mana, tanya saya lah, cakap daripada rumah kakak.
Dan oh kakak, awak tinggal mana? Awak tinggal ni, nak balik ni di Bukit Batok. Kemudian tu rumah mak saya. Oh, rumah mak. Jadi pakcik ni pun kasihlah, bila dia tanya saya, oh belum kahwin lah ni. Belum cik, insyaAllah. Pakcik doakan semoga dapat jodoh yang baik-baik Dan Casey, pakcik ni mulalah masuk bab agama. Kemudian dia masuk bab jin dengan syaitan, semua terkeluar topik Casey. Pakcik ni cerita jauh betul dia U-turn. Tapi to be honest, saya rasa seronok bila mendengar pakcik ni cerita. Saya rasa seronok. So tengah main phone ni, saya letak phone kat tepi, and then saya dengar pakcik ni, saya tanya soalan, pakcik ni jawab. Certain benda yang pakcik ni cakap, okay, boleh saya terima. Ada certain saya rasa mungkin pakcik ni dah salah bawa agaknya. Lepas tu ada smiley face, dia senyum lah. So nevertheless, saya enjoy pengalaman saya naik taksi dengan pakcik ni lah, yang ajak berborak. Daripada bab tinggal mana sampai bab kahwin, doakan saya dapat jodoh yang baik, sampai bab masuk jin, syaitan semua keluar. And then pakcik ni pun cakap dekat saya, dia kata balik malam-malam macam ni baik-baik tau. And then saya pun cik, saya tahu awak tu perempuan, taklah selalu kena, tapi kadang-kadang tu makhluk-makhluk ni dia suka tengok juga orang perempuan ni. Itu dah fitrah dia untuk mengganggu orang-orang yang lemah. Lemah bukan dari segi lemah fizikal, tapi lemah semangatnya, kata pakcik inilah. Sebabnya orang perempuan ni emosi dia mudah terganggu. Pakcik ni mula cerita lagi. Sebab kenapa perempuan hantu ni selalu ganggu perempuan? Hantu ni bukan jenis yang seksis. Lelaki dia tak ganggu. Sebabnya kalau kita ikut fitrah, perempuan ni ada 9 emosi. Lelaki emosi dia 1 je. Tapi lelaki ni katanya ada 9 nafsu. Emosi 1, perempuan nafsu dia 1, 9 emosi. Sebab tu perempuan ni emosi dia bergolak. Bila makhluk ni datang, yang boleh rasa perempuan dulu. Orang lelaki takkan percaya punya. Saya dulu pernah ada satu penumpang naik taksi saya. Jadi saya ingatkan 2 orang naik taksi. Satu duduk depan, satu duduk belakang. Jadi yang duduk depan ni arahkan saya lah pergi hantar rumah dia. Jadi bila sampai dekat rumah dia, saya ingat lagi, dia suruh saya berhenti hantarkan dia dekat Ang Mo Kio, kata pakcik ni dekat saya. And then apa jadi cik? Sampai dekat Ang Mo Kio, yang duduk depan ni dah bayar dah. Dia keluar. Saya tengok dia kasih satu alamat, yang belakang ni tak turun-turun ni. Saya hanya sedar yang belakang ni, hanya sedar yang belakang ni bukan orang apabila saya cuba tengok daripada cermin pandang belakang pada pakcik, kata pakcik tu. Sebab sebelum ni dia duduk betul-betul dekat sebelah tepi. Jadi saya tengok belakang tu, dia terhadang dengan rear view mirror ni. Sebabnya dia dekat blind spot, saya tak nampak sangat dekat belakang. Tapi waktu tu saya bila tengah sengetkan badan nak simpan duit tadi yang dia kasih tu, saya tengok cermin. Daripada mata sebelah saya ni, saya nampak ada orang tengah duduk. Tengok cermin tak ada orang, kata pakcik tu dekat saya. Pakcik seram Macam mana pakcik boleh mandu malam-malam ni? Pakcik dia kata dah biasa dah. Makhluk-makhluk ni dia kat situ nak takutkan kamu je. Baca je surah. And then saya pun nak turun. Saudara, para penonton, dah sampai rumah kan, dekat Bukit Batok. Saya kasih pakcik duit, pakcik kasih duit belin balik. Saya buka pintu. Kemudian pakcik kata, kejap. Pakcik baca, tak tahu apa dia baca. Mulut dengar kasi macam berangin. Seram pula. Tiba-tiba pakcik kata, okay, balik sekarang. Dia pusing, kamu duduk sini. Duduk. Pakcik ni marah, siapa ni? Nak kamu balik sekarang, balik. Tutup pintu Kedebam. Saya tutup. Pakcik ni pun jalan. Pakcik ni pelik ke? Adakah mungkin something dalam taksi tu dengan saya? Sebab tu dia mula masuk bab-bab jin. Wallahualam Casey. But my experience naik taksi pakcik tu, banyak benda saya belajar daripada dia. Tapi seram Casey bila saya nak balik, dengar komat kamit dia baca sesuatu. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram.
Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, kita berkongsi kisah selanjutnya. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Ya, saya Ika atau Eka, ya, dari Shah Alam nak bercerita tentang pengalaman saya ternampak ada seseorang baring dekat sofa hotel. Jom kita dengar kisah voice note. Okey, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya Ika dari Shah Alam, Malaysia. Nak kongsi cerita masa saya pergi bercuti dekat KL. Saya tinggal dekat satu apartmen ni. Apartmen ni dia sekali dengan shopping mall. Masa tu saya bertiga dengan kawan. Kalau ikutkan kita orang cuma ambil apartmen yang macam studio lah. Tapi masa kita orang dah sampai dekat apartmen tu, and then guard yang pegang kunci apartmen tu, dia cakap apartmen kita orang tu ada orang lain dah ambil, so dia kasih apartmen lain lah. Tapi apartmen yang dia kasih tu 3 bilik. Dia kata tak apa, tak ada sebarang bayaran ke apa ke, cuma dia bagi kita orang masuk je lah. Kita orang pun okey lah masuk. Pemandangan semua cantik, nampak KLCC apa semua. And then malam tu kita orang tidur. Kita orang semua tidur dekat bilik utama lah. Kami bertiga tidur atas satu katil king size tidur. Tapi yang peliknya, kita orang memang rasa panas. Memang panas, rasa macam bahang dalam apartmen tu. And then lupa saya nak bagi tahu, apartmen tu dia punya decoration semua barang-barang lama. Maksudnya macam masa saya mula-mula masuk apartmen tu, dia punya TV lama, dia punya almari apa semua yang pattern lama. Dia punya TV tu macam zaman dulu kan, zaman mak-mak kita dulu, TV tu dia yang bentuk petak tu, and then dia ada letak dalam satu almari yang kita boleh slide dia punya almari tu untuk tengok TV ataupun tak, yang dia macam TV dalam almari. TV kotak tu. Dia punya TV macam tu. Dia punya hiasan dalaman semua barang-barang lama. And then tak apalah, saya pun tidur lah malam tu sebab saya memang letih. Saya balik kerja terus saya pergi sana kan. Dalam pukul 3 macam tu saya terbangun. Saya tengok kawan saya 2 orang tak ada dekat tepi. Saya pun macam mana dia orang ni kan. Saya tengok dekat luar sebab pintu bilik dah tutup. Saya tengok dekat luar, saya nampak orang lalu, macam ada orang berjalan depan bilik. So saya ingat mungkinlah kawan saya masak Maggi ke apa kan. So saya pun keluar, saya tengok, saya nampak macam ada orang tidur atas sofa dekat depan. Saya ni rabun sikit Casey, so saya tak apa nampak sangat, tambah-tambah kita baru bangun tidur kan. So saya nampak macam mungkinlah kawan saya seorang tengah tidur, seorang tengah masak Maggi. And then saya pun terus pergi ke dapur sebab nak cari kawan saya yang lagi seorang tu. Saya pergi dapur, saya tengok tak ada orang dekat dapur. And then saya pelik, cakap macam mana dia orang kan. So macam tak apalah, saya decide nak pergi toilet apa semua. Saya keluar daripada toilet, saya pergi masuk bilik kedua. Saya masuk bilik kedua, saya tengok kawan saya dua-dua tengah tidur dalam bilik nombor 2 tu. So masa tu saya dah terfikir macam kalau dia orang dua-dua tengah tidur, sebab dia orang berdengkur tau Casey. Maksudnya macam dia orang dah memang tidur lama. Dia orang bukan baru tidur ke apa, bukan. So time tu saya macam apa nak buat kan, nak keluar balik ke, tapi ada yang tengah tidur dekat sofa.
So saya decide malam tu memang saya tidur je atas lantai dalam bilik nombor 2 tu sebab saya tak nak keluar. Esoknya tu kawan saya bagi tahu masa diorang bangun untuk pindah bilik, diorang pun sebenarnya diorang nampak ada sosok tubuh lain yang tengah tidur sebelah saya. Kalau ikutkan time tu diorang bangun nak tengok TV. Tapi bila salah seorang kawan saya ni nak masuk dalam bilik tu, dia nak ambil charger, dia nampak sebelah saya ni ada orang lain yang tengah baring. So diorang decide macam tak jadi tengok TV, tak jadi nak buat apa, diorang terus masuk bilik kedua, tidur. Okay, itu je kisah saya. Terima kasih dan selamat malam seram. Terima kasih Ika dengan cerita yang mana menetap di sebuah hotel. Hotel ni selalu kalau kita masuk, kalau perabot dia, katil dia, TV dia semua jenis yang old school kan, dengan kayu-kayu ada kan kerusi jenis kayu jati, meja dia dan dekorasi dalam tu. Oh, dia punya aura dia lain. Betul. Aura seram dia menjadi sebab dia benda-benda antik ni, benda-benda retro ni, dia kadang-kadang dia mencetuskan satu perasaan seram. Ya. Terima kasih sudah berkongsi pengalaman dalam rancangan Malam Seram. Okey, kita nak berkongsi kita nak akhiri Malam Seram. Terima kasih pada semua. Terima kasih pada Muhammad Zulkifli. Salam KC, ini duit breakfast untuk KC, you the best. Terima kasih ya Muhammad Zulkifli atas sumbangan super chat untuk Malam Seram. Terima kasih banyak. Dan tempoh hari ada juga saya dapat bergambar dengan beberapa follower, subscriber Malam Seram dekat luar. Terima kasih kerana sudi mengampiri saya untuk bergambar lah ya. Terima kasih banyak. Dan saya hargai sokongan yang diberikan oleh semualah geng momok, tak kisah pun. Dan yang ini saya akhirilah Malam Seram. Jumpa anda esok malam bersama dengan hashtag Tim Mirza Fai. Esok Mirza Subari dan juga Fai Muni akan berkongsi, masing-masing berkongsi 2 kisah. Besok kita sikit je cakap tentang hartanah, tapi Mirza dengan Fai kata, KC ada cerita baru ni, cerita baru, latest punya cerita ni. Jadi kita akan dengar 2 teman kita, Mirza dan juga Fai, akan berkongsi pengalaman seram. Terima kasih pada Mirza dengan Fai nak berkongsi pengalaman ya. Dan apakah kisahnya nanti akan anda ketahui lah dalam Malam Seram. KC undurkan diri, jumpa anda esok. Dan yang penting sekali, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loceng, like dan share. Di sini temporary Malam Seram ada 2 channel. Satu Malam Seram yang original channel lah, Malam Seram. Yang ini Malam Seram Podcast. Ini saya buat live dekat sini kerana Malam Seram yang original channel tu saya telah pun dikenakan ban daripada live untuk lebih kurang sampai bulan 5 lah, pertengahan bulan 5, atas sebab-sebab copyright lah sebab-sebab copyright kan. Selalu kata benda ni kadang susah nak elak, tapi bila dah terkena kan, jangan undur terus maju, jangan kita carilah cara lain. Jadi sebab itulah saya live dekat sini. Dan selepas live ni, video ni akan saya unlisted, kemudian anda boleh tonton upload semula, yang saya akan download video ni, upload di channel Malam Seram supaya Malam Seram di sana tu memang adalah channel asal aktif. Ya, insyaAllah selepas tu channel ni akan saya buat konten lain, tapi konten yang ada unsur-unsur seram jugalah, mungkin segmentize ke macam tu lah. Okay? Terima kasih yang sudi bersama dengan saya KC, yang sudi subscribe, like, komen dan share. Alhamdulillah Malam Seram Podcast dah capai lebih kurang berapa lebih kurang dalam nak dekat 10,000 lebih lah subscriber pada saluran Malam Seram ini. Dan satu lagi, nanti tak apalah, tu nanti saya dah berhubung baru saya beritahu anda. Okey, saya undurkan diri. Bye bye. Selamat Malam Seram. Pada moderator, terima kasih moderator semua. Kita ada Cinta Hati Yayang, Kak Jananas, Jack 76, Lenny Bright, siapa lagi moderator? Ghost 13, Irin Aida, okey, terima kasih. Wan Muhammad Hamdan, moderator pada hari ini. Terima kasih Wan Muhammad Hamdan. Itu nama-nama yang saya nampak. Mungkin ada moderator nama yang KC tak sebut. Jangan marah sebab ini sahaja yang saya scroll dan saya ternampak. Ya, jumpa lagi dan selamat malam. Bye-bye. Terima kasih
kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh Casey Champion. Kita jumpa di lain episod.